Kita langsung dari daerah Tutong bersama dengan rakan kita Nur Adina. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar pada pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani dan juga Sarina, selamat pagi. Dan Alhamdulillah saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat sejahtera. Syukur, Alhamdulillah, itulah yang kita harapkan. Bagaimana pula dengan keadaan cuaca di daerah Tutong? Alhamdulillah juga cuaca di daerah Tutong pada pagi ini cerah dan sangat mengizinkannya. Jadi memang dalam perjalanan kita bertugas banyak kelihatan orang ramai telah pun melakukan antara aktiviti-aktiviti di kawasan sekitar daerah Tutong ya. Ya, baik ya. Ini antara contoh komunikasi sosial yang kita ni lakukan ni Adina dalam sama-sama cuba menyampaikan mesej dan juga pesanan kepada sasaran audiens kita ni, keadaan sehat dan juga keadaan cuaca di Tutong dalam suasana yang baik ataupun cerah pada pagi ini. Namun ingin juga kita mengajukan kepada Adina sendiri ya, apa kelebihan dan juga manfaat komunikasi sosial yang boleh berimpak positif kepada kesihatan mental kita ni. Ya baik, seperti yang kita ketahui juga komunikasi ini sangatlah penting ya dalam kehidupan manusia, kerana dengan komunikasi inilah kita dapat berinteraksi dengan orang lain, dengan orang di sekeliling kita ni. Jadi dengan adanya lagi kemampuan dalam komunikasi sosial, kita akan lebih mudah memahami apa yang disampaikannya oleh orang lain. Sama ada percakapan itu berbentuk ayat pertanyaan, ayat penyata, sama ada orang yang berbicara itu adakah ia dalam keadaannya marah ataupun sebaliknya. Jadi dengan adanya lagi kemahiran komunikasi sosial ini, kita akan dapat lagi memberikan membalas ya, memberikan tindak balas yang bersesuaian mengikut interaksi itu berlaku kepada kita ni. Jadi seperti yang kita lakukanlah pada kali ini. Interaksi mingguan ya bersama dengan rakan-rakan setugas di keempat-empat daerah. Memang kita dapat membawakan banyak perbincangan, topik perbincangan yang meluas dan kita dapat menghormati ya pandangan ataupun pendapat peribadi kita ni, walaupun ada kalanya sedikit berbeza dengan apa yang kita rasakan. Jadi itulah dengan adanya komunikasi sosial ini kita akan dapat membina lagi hubungan sosial dan juga membina interaksi yang positif ya dengan rakan-rakan yang lain. Ya, dan antara interaksi positif juga selain daripada kita ni berinteraksi bersama rakan-rakan kita ni, kita ketahui juga pada Rabu lepas ya, berdudun di daerah Tutong telah pun diadakan. Pastinya ini juga salah satu interaksi komunikasi sosial di antara pihak Radio Televisyen Brunei Rampai Pagi daerah Tutong juga khususnya bersama dengan rakyat dan penduduk di daerah Tutong. Betul ya, hatta sedar tidak sedar ya, setiap bahan tinjauan yang dibawakan oleh rakan-rakan kita di setiap daerah itu dengan meninjau ke beberapa mungkin aktiviti ataupun mendekati per individu yang kita cuba untuk menonjolkan setiap kemahiran yang mereka ada. Itu juga antara contoh komunikasi sosial yang sebenarnya berimpak baik kepada sasaran audiens secara langsung. Apapun, terima kasih dengan pendapatnya. Walau betul seperti Adina nyatakan, setiap individu mempunyai persepsi dan perspektif yang berbeza berhubung komunikasi sosial ini. Kita akan serahkan dulu kepada Adina untuk berkongsi bahan hujung minggu ini dari daerah Tutong. Silakan. Ya baik, terima kasih Hani dan juga Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Salam Jumaat. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan lintas langsung dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari ini, hari Jumaat 11 Oktober 2024 Masihi. Dan Auda di pagi Jumaat yang penuh berkah didoakan bagi kita semua agar sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun perancangan Auda hari ini, semoga semuanya akan diberikan kemudahan dan juga kelancaran untuk hari ini. Baik, seperti biasa, bagi memulakan pertemuan kita kali ini akan dikongsikan terlebih dahulu beberapa info semasa yang akan berlangsung ya di daerah Tutong. Iaitu pada hari Ahad 13 Oktober 2024 akan diadakan Bengkel Bahasa Isyarat anjuran daripada kumpulan muslimah dan juga ahli jawatan kuasa Takmir Masjid Kampung Danau, di mana bengkel ini akan mengambil tempat di Masjid Kampung Danau dan insyaAllah akan bermula pada jam 8 pagi hingga 10 pagi.
Manakala untuk makluman yang seterusnya akan diadakan juga acara tutung baz iaitu jual-jualannya makanan dan juga minuman yang akan berlangsung selama 3 hari bermula pada hari Jumaat 18 Oktober, hari Sabtu dan juga Ahad 20 Oktober 2024 di mana pada hari Jumaat akan bermula pada jam 2 petang hingga 10 malam manakala pada hari Sabtu dan juga Ahad akan bermula pada jam 10 pagi hingga 10 malam dan tutung baz ini akan berlangsung dan mengambil tempat di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara Pekan Tutung. Manakala pendaftaran bagi menyertai acara tutung baz ini masih lagi dibukakan sehingga hari Rabu 16 Oktober 2024. Jadi bagi anda yang berminat untuk mengikuti jualan tutung baz bolehlah mengetahui keterangan lanjut mengenainya melalui talian 8304615. Saya ulangi 8304615. Dan itulah dua makluman yang dapat dikongsikan untuk pagi ini. Seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya pada hari ini. Mari kita saksikan bersama. Keusahawanan antara bidang kerjaya yang menunjukkan peningkatan ketara di negara ini. Penglibatan golongan muda belia khususnya dalam bidang tersebut semakin jelas dilihat dan ia merupakan satu titik langkah yang baik buat kemajuan ekonomi negara. Didikan mengenai keusahawanan itu seharusnya diterapkan sedari usia kanak-kanak kerana ia dapat membekalkan para murid dengan peluang dan potensi untuk memilih kerjaya sebagai usahawan di masa hadapan kelak. Dalam usaha untuk memberi didikan keusahawanan serta hubung kaitnya dengan dunia matematik, para pendidik di Sekolah Bakti Dewa Tutong telah mengadakan Hari Matematik dan Keusahawanan di sekolah berkenaan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk menyemai lagi minat pelajar terhadap pelajaran matematik dan keusahawanan. Hari Matematik dan Keusahawanan adalah acara tahunan bagi Sekolah Bakti Dewa dan ianya bertujuan untuk menyemai lagi minat pelajar terhadap matematik dan keusahawanan dari peringkat tadika, peringkat rendah dan pendidikan khas. Acara ini memberi peluang lagi kepada pelajar untuk berjual dan menjalankan perniagaan kecil-kecilan ditemani oleh parents diorang. So the objective for this event is to help the students understand the practical skills of mathematics. Another one is to encourage critical thinking among students. The final one is to memupuk budaya keusahawanan di peringkat sekolah melalui aktiviti jual beli yang diadakan ini. Ini juga merupakan peluang bagi pelajar untuk bekerjasama, mengasah kemahiran sosial dan membina keyakinan diri mereka dalam menguruskan projek. Hari Matematik dan Keusahawanan yang diadakan ini juga adalah untuk memupuk minat para pelajar untuk menghayati mata pelajaran matematik yang secara langsung mempunyai kaitan dengan bidang keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan di samping menerapkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan matematik yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain juga untuk memupuk minat berniaga di kalangan para pelajar, memupuk semangat kerjasama dalam kalangan murid, memupuk pemikiran yang kreatif di kalangan pelajar serta mendidik mereka mengetahui tentang harga kos, harga jual, untung dan rugi. Antara aktiviti-aktiviti yang kami masukkan dalam acara Matematik dan Entrepreneur ini adalah seperti jual beli bagi daripada murid-murid dan ibu bapa. Yang kedua, kami juga ada menjemput vendor-vendor dari luar yang tempatan dan juga dari pelbagai. Yang ketiga, kami ada juga membuat game yang disediakan oleh sekolah. Yang masa ini kami ada buat 2 corner. Game area yang pertama yang diadakan kami pakai menggunakan kelas Darjah 2. Dan game yang kedua, areanya kami menggunakan separuh daripada Dewan Sekolah di sana. Itu banyaklah pelbagai aktiviti. Sebagai contoh, game pertama kami ada masukkan game pasal macam mana mengajar murid-murid mengenali mata wang dari peringkat tadika ataupun rendah pun boleh main juga. Dan juga arah Dewan kami ada membuat aktiviti yang kena panggil interaktif trivia menggunakan sesawang kahoot.com. Di sana kami
mempamerkan dalam 10 ke 20 soalan yang mana orang awam pun boleh juga ikut main sama murid-murid. Kami memperjemputkanlah. Selain daripada 2 game yang yang saya baru kenalkan tadi, kami juga ada menjemput game-game dari vendor seperti balloon, ATV card sana, dan juga kami ada menyediakan yang bouncer yang mana pelajar boleh bermain untuk men-score point menggunakan bola jaring. Dari segi kebaikan yang boleh saya sertakan, murid-murid di sana kami memperlihatkan aplikasi matematik secara praktikal, bukan sekadar teori saja. Secara praktikal di sana sebagai contoh, murid-murid boleh belajar salah satu dia cara mengira wang dari segi menggunakan wang kertas dan juga duit siling, dan juga diorang juga akan mengenali apa saja jenis-jenis wang kertas Brunei yang warna apa juga macam. Dan juga semasa acara ini, murid-murid juga akan diperkenalkan dengan situasi macam critical thinking yang mana diorang akan berfikir sama ada wang yang diorang pakai itu adakah mencukupi, ataupun macam manakah diorang akan membuat wang yang diorang pakai itu mencukupi untuk dipakai sepanjang acara ini. Dari segi kebaikan untuk orang awam di sana, diorang since memandangkan acara ini kami membuka bagi untuk orang awam. Orang awam yang masuk ke sini akan dapat mengenali pasal sekolah ini, seperti apakah servis yang ditawarkan di sekolah ini. Penglibatan para murid yang mengikuti program tersebut memperlihatkan minat mereka untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang diungkayahkan. Tambahan lagi, sokongan dan dorongan dari ibu bapa dan penjaga para murid memainkan peranan signifikan untuk menaikkan semangat dan keyakinan anak-anak murid ini untuk lebih berani mengikuti aktiviti yang dianjurkan. Melalui penyertaan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan dan menyihatkan, selain mengunci minda dan daya fikir, setentunya dapat membantu dari segi perkembangan pendidikan kanak-kanak ini. Semangat keusahawanan ini penting diterapkan pada pelajar dari kecil. Ya, bukannya kerana mengajar mereka kepada asas seperti fikir secara kritikal dan kreatif, tapi juga membentuk mereka menjadi individu yang lebih berdikari dan lebih berani mengambil risiko yang bijak. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, kita perlu mencipta peluang untuk bagi mereka dalam pekerjaan dan bukan sekadar bergantung pada kerja yang sedia ada. Dengan memupuk semangat keusahawanan ini dari awal, Tani dapat menyediakan mereka, terutama pelajar yang di sini dan pelajar-pelajar yang lain, supaya dapat menjadi pemimpin dan inovator untuk masa depan Tani semua, dan supaya juga dapat mereka mampu menyumbangkan pada pembangunan ekonomi dan juga menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara. Lumrahnya, kanak-kanak memang sering dan lebih suka untuk bermain, dan dengan adanya Hari Matematik dan Keusahawanan yang diisikan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti berunsurkan permainan, diharap para pelajar Sekolah Bakti Dewa Tutong yang menyertainya akan dapat menimba pengalaman dan memperoleh ilmu bermanfaat. Selain diharap dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan muhibah dalam kalangan warga sekolah beserta ibu bapa dan penjaga murid, di samping dapat mewujudkan persefahaman dan semangat kerja sekaligus dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja dan mencapai objektif program.